Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama, man ahsaha dakhala jannah. Barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sambungan kita pada malam ini hadis Riyadhus Salihin, masih lagi babun fil mujahadati, bab menyatakan tentang mujahadah. Hadis yang seterusnya, an Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min al-laili hatta tatafattara qadamahu. فقلت له لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. متفق عليه وهذا لفظ البخاري. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi ni yaqumul lail, bangkit malam, qiyamul lail setiap malam, hatta tatafattara qadamahu, sampai merekah tapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tumit tu pecah tumit dengan sebab berdiri lama. Pula tu zaman Nabi mana ada macam kita kapet sejadah lembut macam Dunlop pillow ni kan? Kalau sujud nak tidur terus sedap. Zaman dulu tak ada, dia punya lantai pasir. Kalau sejuk sangat kan. Kalau kita ingat, ada ingat masa nak pergi Madinah tahun 80-an dulu, berbudak lagi. Masa tu Madinah sejuk gila, pecah bibir kita ni, merekah, sejuk sangat kan. Kulit-kulit semua merekah, sejuk sangat. Musim panas pun merekah dengan kulit kita. Musim sejuk pun pecah juga kulit kita. Maka zaman Nabi lagi tu, orang kata lagi sejuk kan. Kalau kena time sejuk berdiri lama, memang pecah lah kaki ni. Masa kita berbudak dulu pun pergi masjid, slipper hilang, jalan kaki ayam, pecah tapak kaki kita. Dulu tapak kaki kita ni, ya Allah, sekarang ni cantik lah. Dulu masa budak-budak, orang panggil kaki wakaf, orang panggil tapak kaki wakaf, teruk gila kan. Merekah-rekah sungguh budak-budak, tapi tapak kaki mengalahkan orang negro. Rabak tapak kaki. Sebab apa? Tak ada slipper hilang kena rembat. Jadi pergi sembahyang Jumaat jalan kaki, 2 batu. Jadi dengan sebab berdiri lamanya Nabi SAW, pecah tapak kaki tu. Orang yang ada pengalaman merasai pecah tapak kaki, dia tahulah kenapa tapak kaki tu pecah. Tapi kalau orang tak ada pengalaman, dia baca, dia kata macam tak logik ke cerita ni, pasal kau tak pernah alami benda tu. Maka Nabi ni berdiri lama sembahyang sampai merekah tapak kaki Nabi, tumit Nabi. Maka kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala, faqultu lahu ya Rasulullah, lima tasna'u hadha ya Rasulullah. Aisyah kata, kenapa sampai macam ni kau buat, sampai merekah tapak kaki berdiri lama ni, sedangkan waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, sedangkan Allah Taala dah ampunkan semua dosa-dosa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata kat sini, Nabi tu ada dosa ke? Nabi pun ada dosa kan, Nabi kan maksum. Habis macam mana penafsiran dia? Syekh Muhammad Ali As-Sabuni kata dekat sini, ghafara ma taqaddama min dhanbika, Allah mengampunkan apa yang telah terdahulu daripada dosa engkau. Makna dia apa? Dia kata laisa lin nabiyyi dzunubun mithla dzunubina. Nabi ni dia tak ada dosa macam dosa kita. Kita ni dosa 24 jam. Li'annahu la yaf'alu dhanba mu'tamadan atau mu'tabidan. Nabi takkan buat dosa dengan sengaja. Wa inna ma yajtahid fi ba'dil umur, cuma Nabi ni berijtihad. Fayakunu ghairuha aslah. Jadi bila Nabi ijtihad ni,
kadang ada ijtihadnya betul, kadang ijtihadnya tak betul. Kadang betul, kadang tak betul. Yang betul tak betul tu dah yang dianggap macam dosa, padahal tak dosa pun. Ijtihad ni kalau salah pun tetap dapat satu pahala, kalau betul dapat dua pahala. Itu ijtihad orang panggil. Tapi ijtihad ni bukan benda mudah, benda susah. Kalau contoh macam nak keluarkan hukum, apakah hukum isap vape contoh kan, ulama bincang, contoh ulama kata haram, contoh haram. Kalau betul lah dalam ilmu Allah vape tu haram, dapat dua pahala. Yang tukang ijtihad tu dapat dua pahala. Tapi kalau tak betul, ijtihad yang mengatakan vape tu haram, contoh dia jadi makruh ke ataupun harus ke, tetap dapat satu pahala. Manakala ijtihad, macam mana keadaan, tetap dapat pahala walaupun salah. Sebab diorang buat tu berdasarkan ilmu. Dia fikir, kaji, lepas tu kata inilah keputusannya, keputusan majlis fatwa sekian. Dia pun keluarkan fatwa. Betul tak betul, terpulang pada Allah Ta'ala. Kalau betul, dapat dua pahala. Kalau salah, tetap dapat satu pahala. Yang kita ni mana ada ijtihad. Kita ijtihad, besok apa dia, harga petrol naik ke tidak, kita ijtihad naik, betul naik, ijtihad tu dapatlah satu pahala. Pahala kita sendirilah. Jadi dia kata, summa innal anbiya mahma balagu min at-ta'ati wal ibadati fahum la yu'adduna maqama rububiyyati haqqan, fa min hadzal wajh ya'ti al-ghufran lidhunub. Jadi level-level para nabi dan rasul, diorang merasakan macam mana diorang kuat ibadat pun diorang tetap kurang. Kuat macam mana ibadat, tetap rasa kurang. Jadi itulah yang dimaksudkan dosa dalam kurungan. Padahal bukan dosa pun. Itulah maksudnya, bukan macam kita ni confirm berdosa. Jadi maka Sayyidatina Aisyah kata, kenapa kau buat begini ya Rasulullah, sedangkan Allah dah ampunkan semua silap-silap kau yang dulu dan akan datang. Maka Nabi kata, afala uhibbu an akuna abdan syakuran. Kenapakah afala uhib, mana bahasa mudah kata, salah ke kalau aku nak menjadi seorang hamba yang bersyukur. Jadi banyaknya Nabi beribadat menunjukkan Nabi ni bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bangkit malam, qiyamul lail, sebagainya menunjukkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang seterusnya, wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha aidan anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zara. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 malam terakhir Ramadan, al-ashr awakhir min Ramadan. Ni semua tahu belaka hadis ni kan. Nabi takkan tidur, Nabi kejutkan seluruh ahli keluarga dan bersungguh-sungguh untuk lebih kuat beribadat pada 10 malam Ramadan yang terakhir. Benda ni orang kata satu dunia tahu. Ya, 10 terakhir Ramadan orang akan kuat beribadat. Ada kawan Nana seorang tu, dia start 10 akhir Ramadan, handphone dia tak pegang langsung. Sampailah habis Ramadan, raya pertama baru tengok handphone. Masa tu berjuta WhatsApp dia kata. Kau delete aja, buang terus semua. Memang hebat kawan Nana ni. Kokol lah memang. Dia kata, ustaz kalau ada emergency call orang rumah Ana. Pasal dia ni setiausaha mak Ana, setiausaha mak Had pun jangan main. Kalau ada emergency apa-apa, call orang rumah. Tapi anak dia memang tak bawa handphone dia. Memang kuat mujahadah dia tu. Subhanallah, kita iktikaf, lepas tu tengok handphone lagi. Iktikaf dengan handphone, baik tak payah. Mengarut laka. Jadi Nabi ni lebih bersungguh apabila masuknya 10 terakhir Ramadan, makin kuat Nabi beribadat. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur kita untuk bertemu pada Ramadan tahun akan datang, insya-Allah. Amin. Umur panjang ni seronok bila kita dapat penuhkan dengan amal ibadat, kan? Kalau kita ni umur panjang, sihat macam tuan-tuan semua ni, insya-Allah, amin, dipenuhkan dengan ibadat jemaah, seronok je. Tapi kalau kita ni umur panjang buat maksiat, na'udzubillah min zalik kan, makin tua makin tak sedar diri, makin tua makin tak reti baca Quran, makin tua buat sembahyang tak reti-reti lagi, baca Fatihah huru-hara lagi.
wajib rasa berdosa pada Allah, wajib rasa berdosa. Sebab tu nak sangat umur panjang, tapi biarlah dalam keadaan Allah redha pada kita. Jangan umur panjang macam iblis laknatullah, na'udzubillah min zalik. Makin panjang umurnya makin dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كذا لو فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفته عمل الشيطان. رواه مسلم. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawi, orang beriman yang kuat. Kuat segi fizikal dia, memang kuatlah, badan sadulah, badan taf, pergi perang, bekerja, kuat fizikal dia. Khairun wa ahab, lebih Allah suka, lebih Allah sayangi daripada orang mukmin yang lemah, lembik, tak larat, kerjanya ngorok, ngompol, ngencret, itulah kerjanya. Lagi nak jogging-jogging, layan aku, buang masa jogging, biar aku makan. Dia kata apa? Tak jogging. Kura-kura tak jogging panjang umur. Kura-kura kan 300 tahun umur dia, tak mati pun. Pernah tengok kura-kura jogging? Relax. Memanglah kura panjang umur pasal dia makan rumput. Cuba kita makan rumput, panjang umur kita. Kita makan macam-macam, cekadis, twisties, friskies, semua kau telan je. Siapa umur pendek tu? Cuba, boleh kan? Tak nak jogging, jadi kura-kura, makan rumput je. Nak. Relax. Sihat 300 tahun je, jangan main. Nabi kata antara dua mukmin, orang mukmin yang kuat dengan orang mukmin yang lemah, Allah lebih suka orang mukmin yang kuat. Walau bagaimanapun, wa fi kulli khairun, dua-dua ni baik belaka. Yang lemah pun baik, kuat pun baik juga, tapi Allah lebih suka yang kuat. Sebab bila kau kuat, banyak benda boleh buat untuk Islam, boleh berjuang Islam lebih lama. Badan ni kan amanah Allah, Allah bagi suruh jaga kan. Jadi bila makan tu agak-agak lah dengan tala kot dan sekali. Cakap macam bagus malam ni macam nak bungkus kan. Perut ni dia ada limit dia. Kadang-kadang ada orang cakap kat Anai tu, dia kata kita ni ustaz masa muda-muda sedap lah, melantak perut tengah, dia punya mesin tengah kuat. Sekarang mesin tu dah berapa tahun? Kalau ustaz sekarang umur 45, dah 45 tahun dah dia buat kerja ustaz, mesin tu nak jahanam dah. Janganlah makan banyak sangat. Betul juga. Itu yang saya 45, tuan-tuan yang berapa dah ni? 100 apa? Kau smackdown kan. Perut tu nak pergi macam mesin basuh lah. Mesin basuh zaman dulu kan. Jadi kalau kita tak jaga, jahanam lah. Itu yang na'udzubillah min zalik. InsyaAllah Allah beri kesihatan belaka. Amin. Panjang umur, istiqamah sehingga husnul khatimah. Amin. Kedua-duanya baik, Nabi kata. Yang sihat pun baik, yang kuat yang baik, yang lemah pun baik juga. Ihris ala ma yanfa'uka. Nabi kata, jaga benda yang memberi manfaat pada kamu. Apa sahaja benda yang memberi manfaat pada kamu, buat. Banyak benda lah. Ilmu, ibadat, makan kan? Mana makan? Kalau makan yang memberi manfaat pada kita. Makan jangan lebih-lebih. Makan tu elok berhenti time kita tengah sedap kan. Lepas tu dia rasa lapar-lapar lagi, berhenti masa tu. InsyaAllah sihat wal afiat, insyaAllah. Bukan tak boleh tambah, tapi kadang-kadang jangan sikit nak menambah kan, nak jaga. Sebab tu kita kalau baca sirah sahabat ni, mana pernah dengar sahabat berbonceng? Tak ada ni. Semua flat, rata belaka, six pack. Zaman-zaman Nabi ni sahabat semua six pack belaka, main sadu. Ihris, Nabi kata, alama yanfa'uka, jaga-jaga segala perkara yang memberi manfaat kepada kamu, jaga. Kesihatan, exercise-nya,
makan suplementnya, elok jaga. Wasta'in billahi wala ta'jiz, dan mintalah bantuan dengan Allah, jangan rasa lemah semangat. Kan kena, kalau kita buat kesihatan setengah-setengah orang, tak payahlah, aku tala je lah, mak jaga pun mati juga, dia kata gitu. Mana boleh kata gitu kan? Bila Nabi dah kata, buatlah. Wasta'in billahi wala ta'jiz, jangan lemah semangat. Memanglah betul, kalau dah nak mati, nak kata apa? Tapi kita tahu ke kita mati bila? Mana kita tahu. Ada orang jaga sungguh kesihatan dia, ada jaga. Ada seorang hamba Allah tu, dia cerita kawan dia, boleh katakan tiap-tiap, mau kata 6 bulan buat medical check up, mesti buat medical check up. Masuk gym tiap malam, tiap malam masuk gym. Sekali mati tengah tidur tengah tidur mati, tak sedar. Masya Allah, kata apalah. Ala kulli hal, jangan putus asa lah, sebab kita tak tahu kita ni bila Allah Ta'ala belaka. Wa in asabaka syai'un, kalau kamu ditimpa sesuatu perkara, musibah, bala, sakit dan sebagainya, jangan sekali-kali cakap lau anni fa'altu kana kaza wa kaza. Jangan sekali-kali kata, kenapa aku kena macam gini kan, kalau aku tak buat kan bagus. Jangan sebut kalau, jangan sebut kalau. Nabi kata, Haji, kalau Haji tak keluar, Haji tak accident je, Haji keluar. Jangan cakap gitu. Oh lah, silap anak. Jangan kata gitu. Kalau jangan, Nabi kata. Tapi kata apa? Qaddarallahu, Allah dah takdirkan. Wa ma sya'a fa'al, dan apa yang Allah Ta'ala kendaki berlaku. Kita pun tak tahu kan, Allah dah takdirkan berlaku. Tak payah sebut kalau. Dulu orang kita biasa sebut macam gitu. Sekarang dah kurang dah ya, sebab banyak dah ramai ada kesedaran, orang dah tak sebut dah kalau ni. Cuma kalau orang buat contoh kalau, kita kata gitu. Contohnya, kalau kita buat, itu okey lah. Ni tak, bila kena je, anak kalau tahulah macam ni, daripada muda lagi anak tak buat benda ni. Dia sebut kalau. Kau tak payah sebutlah kalau tu, benda dah berlaku dah. Allah dah takdirkan, redha je lah. Usaha, doa. Kalau lah nak tahu macam ni, Ustaz, silap anak kahwin lewat. Contohnya. Nak kata macam Allah takdirkan kau kahwin tua dah kan. Contoh tu dah kata dah tadi, contoh. Ala kulli hal, nak kabarnya Allah dah takdirkan. Sebab apa? Jangan kata lau. Nabi kata fa inna lau, sebab sebut kalau ni membuka amalan syaitan. Bila sebut macam tu, menyebabkan kita tak yakin kepada qada qadar Allah Ta'ala yang berlaku atas diri kita. Kenapalah aku jadi gini, kenapalah aku, kalau aku buat gini kan tak jadi gini. Makna kita beriman dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, redha, berserah pada Allah, mulakan balik kehidupan baru. Jangan putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan putus asa. Macam mana banyak dosa kita, salah silap kita, jangan putus asa. Apa yang dah berlaku, pengajaran untuk yang akan datang. Jangan ulang balik benda tu, jangan buat lagi benda tu. Allah kadang-kadang Allah bagi isyarat ke kita, sakit mukadimah, jaga-jagalah. Maknanya akan datang, jangan kau main belasah lagi. Jaga-jagalah makan tu, beringat. Ni tak, dah okey, dia tala lagi. Tu macam nahas. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah. Jadi nak sebutnya hadis ni tadi menceritakan tentang mujahadah, yang perlu kepada kekuatan, kesungguhan untuk berusaha mencari benda yang memberi manfaat kepada diri kita, keluarga kita, dan yang paling penting hari akhirat kita. Contohlah, kadang kita fikirkan, kenapa, contoh ayat dah, contoh, kenapa lah aku dah tua baru nak berubah, masa muda-muda tak berubah aku. Kadang rasa, nak kata macam mana, zaman-zaman dulu, yelah, masing-masing lah kita cakap pun tak kerti. Kita lalui benda-benda tu kan. Mungkin tuan-tuan ada rasa macam tu, anda pula rasa lain. Apa rasanya? Kenapa masa aku dekat Syria dulu tak belajar rajin-rajin? Kenapa lah aku belajar gitu-gitu je? Sekarang ni menyesal. Lepas tu kita kata,
kalaulah aku belajar rajin-rajin. Rajin. Kita rasa kita rajin dah, rupa-rupanya tak ada benda kita ni. Aduh, berasa gitu. Tapi nak kata macam mana, benda dah berlalu, tak apalah. Mulakan. Waktu masih ada lagi. Benda akan datang dalam ilmu Allah, tak ada orang tahu. Teruskan kesungguhan kita kan. Ada orang baru start muqaddam, lepas pencen baru start muqaddam. A, I, U, babi, bu. Tak nak sebutlah kat masjid mana atas sebab-sebab keselamatan. Janganlah suka. Ustaz tu cerita Ana, ini tu semua jenis pangkat datuk-datuk tu Ustaz. Bukan datuk yang cucu, Datuk Tan Sri dia kata. Bukan, memang tak kenal. Ni nak baca macam mana. Habis tu anak kata macam mana dia baca Fatihah Ustaz. Dia Fatihah dia ikut orang je. Ikut aja. Sebab tu Fatihah tak tahu ya ke tidak. Tapi yang bagusnya Allah Ta'ala buka pintu hati dia nak mengaji. Kan tak rasa malu. Ada orang malu. Kan nak bawa mukaddam, nak bawa alif bata, barang aku dia datuk dah. Dia pangkat kalau dekat dalam polis tu dah roboh bahu ni dia punya jawatan dia. Tapi dia ada rasa kesedaran. Ada satu kawan dia buka tuition Al-Quran untuk geng-geng ni, dia kata, dia cakap kat Ana, dia orang ni ustaz takkan jumpa dekat surau. Dia orang tak akan datang surau, dia malu nak pergi surau. Dia malu, tak tahu kenapa. Nak suruh mengaji, taubat haram, dia takkan datang. Tapi kelas tuition tu khusus untuk memang geng-geng tak reti mengaji langsung. Alif bata lah start. Ramai yang nak tengok. Ya Allah, ramai je. 60 orang satu sesi tu. Ramai. Baguslah. Orang kata kurang-kurang ada kesedaran nak berubah. Jangan kita ni istiqamah jahil sampai ke tu. Na'udzubillah min zalik. Jadi kena ada kesungguhan untuk mengubah hidup kita. Hadis yang seterusnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Hujibatin naru bisyahawati wa hujibatil jannatu bil makarihi." Nabi bersabda, ditutup neraka itu dengan syahwat, makna dikelilingi. Ketika malam Al-Isra' wal Mi'raj, Nabi kan Allah Ta'ala bawa tunjukkan syurga dan neraka. Nabi tengok belakang. Nabi tengok neraka ni luaran dia penuh dengan keseronokan, hiburan, enjoy, benda-benda seronok lah, benda-benda nafsu, benda-benda tak apa-apa ni yang maksiat yang kita tengok hari-hari ni. Sebelum nak masuk neraka, itu mukadimahnya, seronok, enjoy, masuk neraka. Manakala syurga pula, wa hujibatil jannatu bil makarihi, Nabi melihat nak masuk syurga tu penuh dengan kepayahan, sembahyang, qiyamul lail, mujahadah, puasa, bersedekah, berjuang, berjihad, syahid, macam-macam, baru masuk syurga. Dilihatkan benda tu di hadapan Nabi SAW pada malam Al-Isra'u wal Mi'raj. Jadi nak khabarnya juga hadis ini berkaitan dengan mujahadah, bersungguh. Nak masuk syurga bukan senang, bukan free-free. Dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Innal jannata tahta zilalis suyuf. Syurga ni di bawah kilauan mata pedang. Nak kena jihad, syahid, baru masuk syurga. Susah, tak senang. Okey. Wa an Abi Abdullah Huzaifah bin al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu qala. Huzaifah bin al-Yaman cerita. Huzaifah bin al-Yaman ini setiap usaha sulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemegang rahsia Nabi dan jenis seorang-seorang satu-satunya sahabat yang ada senarai nama puak-puak munafik. Puak-puak munafik Madinah, semua dalam kepala dia belaka. Orang lain tak tahu. Anda pernah cerita dekat tuan-tuan benda ni. Sayyidina Umar Al-Khattab nak tahu sangat senarai nama orang munafik. Jadi Huzaifah kata, mana boleh tahu, mana boleh beritahu, rahsia. Lah, takkan aku tak boleh tahu, mana boleh rahsia, dia kata. Padahal Umar tu bukan sebarangan kan, bapa mentua Nabi. Dan Nabi kata, lau kana nabiyyu ba'di lakana Umaru. Kalaulah ada Nabi lepas padaku, Umar orangnya. Bukan sebarangan dia ni. Tapi dia pun tak boleh tahu nama puak-puak munafik ni. Sampailah Nabi wafat. Bila Nabi wafat, Umar tanya, wahai Huzaifah, boleh tak bagi tahu pada aku senarai nama orang munafik?
Huzaifah kata, yang kau nak tahu sangat kenapa? Tak payah tahulah. Apa kata Sayyidina Umar? Aku nak tahu tu pasal, cuba kau tengok ada tak nama aku dalam senarai itu. Allahu Akbar. Ada tak nama aku dalam senarai itu? Itu level Umar. Kalau kita yang ahli surau ni, agak-agak ada tak nama kita? Cewa. Mana ada nama anak Syekh? Anak geng surau Syekh. Entah-entah nama kau top 10. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Oh, jangan main. Umar. Subhanallah. Takut dia. Itu panggil orang yang istiqamah macam gitu. Orang istiqamah macam tu, dia takkan rasa confident. Macam mana aku ni, macam mana. Jadi, bila dia rasa macam itu, dia akan lebih kuat mujahadah. Jadi baik lagi, usaha lagi. Sebab dia tak confident macam mana aku ni. Itu yang hebat orang istiqamah ni. Harap-harap kita dapat jugalah macam tu juga, insya-Allah. Amin. Susah je benda ni. Sehinggalah satu hari bila Nabi dah wafat, ada berlaku kematian dekat Madinah. Umar datanglah, sebab zaman sahabat Nabi ni kalau sembahyang jenazah ni macam sembahyang fardu. Macam wajib sembahyang jenazah ni. Pahala besar bukit Uhud pahala sembahyang jenazah. Padahal benda paling senang di dunia sembahyang jenazah ni. Tak ada rukuk, tak ada sujud, takbir je betul belah. Pahala dia besar bukit Uhud, Nabi kata. Sebab tu siapa tak sembahyang jenazah, rugi besar hidup dia. Lagi-lagi kat Mekah kan, 5 waktu ada sembahyang jenazah. Kita boleh belah bodoh gitu. Rugi. Bodoh orang macam tu, na'udzubillah. Dah lah pahala tu besar. Dekat Mekah Madinah digandakan lagi pahala tu. Jadi bila Nabi dah wafat, ada orang meninggal, Umar pun pergilah. Tapi Umar ni sebelum nak sembahyang jenazah, dia tengok mana Huzaifah tak sampai lagi. Sebab Huzaifah akan datang juga. Tunggu, baru datang lambat. Huzaifah pun datang. Dia salam dengan Umar, dia pun tarik. Dia buat isyarat gitu. Dia salam, dia tarik. Mana apa? Belah. Yang mati ni munafik ni. Yang mati ni munafik. Maknanya yang mati ni nama dia ada dalam aku. Aku tahu dia ni munafik. Umar pun terus keluar. Orang kata, apa hal tak semayang ni? Pandai jawab. Sampai macam tu Huzaifah bin Al-Yaman pegang rahsia. Dan pernah berlaku juga di zaman pemerintahan Umar Al-Khattab. Satu hari Huzaifah kata apa? Ya Amirul Mukminin, dalam menteri kabinet kau ni, bahasa kita lah, bahasa mudah ni, dalam esko kau ni ada seorang munafik. Ada seorang munafik? Iya. Siapa dia? Siapa beritahu? Mana boleh khabar rahsia? Pening pada Sayyidina Umar. Mana boleh? Kena bagi tahulah kan. Senang pun nak pecat. Mana boleh rahsia, dia kata. Ditakdirkan Allah, berlakulah satu kes, anda lupa kes apa. Lalu salah seorang esko dia dipecat daripada esko Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia pecat dia ni. Bila dia pecat, Huzaifah kata ke Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, orang yang kau pecat itulah orang munafik. Baik kau. Akhirnya kena pecat juga orang tu. Mana kuat juga firasat Umar, pecat orang tu. Jadi nak khabar je tuan-tuan, zaman Umar pun dalam esko dah ada munafik. Zaman kita agak-agak ada ke tak ada? Wajibul gunah ada tuan-tuan semua. Yang terbaru LTTE, ambil kau. Lakukan munafik dah, kapiak terus. Tapi tuan-tuan, antara kafir dengan munafik lagi bahaya. Munafik lagi bahaya. Tuan-tuan bacalah Quran, cerita pasal orang kafir, Muqaddimah Baqarah 2 ayat aja. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim. Habis 2 ayat aja. Tapi orang munafik, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yaqda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun. Panjang, ada lebih kurang 12 ayat Muqaddimah Baqarah cerita pasal orang munafik. Lagi panjang orang munafik. Maknanya lagi bahaya pada orang kafir. Jangan main-main. Sebab tu dalam Al-Quran surah yang panjang cerita pasal munafik, surah apa dia? Suratul Taubah, yang ayatnya bara'atun minallahi wa rasulihi, yang tak ada bismillah tu. Itu kalau baca, munafik. Tak, memang semua dia panggil, dan setengah ulama kata suratul Bara'ah dipanggil suratul fadihah, surah skandal, menceritakan segala keburukan perangai teruk puak munafik zaman Rasulullah SAW. Jadi munafik ni bahaya sangat. Lebih bahaya pada orang kafir. Orang kafir kau kenal, clear, jelas. Munafik, itulah musuh dalam selimut, gunting dalam lipatan, duri dalam daging kan.
Kita baca sejarah-sejarah macam mana jatuhnya kerajaan Islam, Empire Islam, semua dengan sebab peranan orang munafik. Mengaku Islam tapi bersyubhat dengan puak-puak kafir. Yang penting dikata, yang penting perut aku dapat makan kan, boleh dapat masuk kan, lantak kau. Orang macam ni teruk kau besok dekat hari akhirat. Na'udzubillah min zalik. Kerak api neraka. Walaupun Abdullah bin Ubay, ketua munafik di Madinah tu, dia mati biasa je kan. Ketua munafik Madinah tu dia mati, dia taklah mati jadi apa kata, jadi biawak ke, jadi mengkarung ke, jadi dinosaur ke, biasa je dia mati. Nabi siap sembahyang lagi jenazah dia, tapi tak ada manfaat langsung sembahyang Nabi ke dia sebab dia munafik. Okey, jadi apa cerita Huzaifah bin Al-Yaman, pemegang rahsia Nabi ni? Dia cerita, dia kata apa? Dia kata, "Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Satu hari aku ni bersembahyang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam satu malam, sembahyang qiyamul lail. Nabi tak tahu, dia datang senyap-senyap. Nabi sembahyang, Allahu Akbar. Dia pun datang kat belakang, Allahu Akbar. Faftatahal Baqarah. Maka Nabi pun dah lepas habis ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba. Baca Baqarah. Huzaifah kata Baqarah, tak apa. Fakultu yarka indal mi'ati. Baca tak berhenti. Bila nak rokok ni? Ni Huzaifah cerita makna dalam tengah sembahyang ni dia pun tak tahan tau. Ini sahabat hebat ni, kau jangan main-main. Kalau kita mampu keras. Dia kata pada hati dia, entah Nabi berhenti pada ayat yang ke-100 yang surah Baqarah kan, ayat 100 rukuk lah ni confirm. Tiba-tiba sampai ayat 100 tak berhenti. Masa aku kata ni. Summa madha. Nabi baca lagi, baca. Fakultu yusalli biha fi rak'atin. Famadha. Fakultu yarka'u biha. Summa yusalli biha fi rak'atin. Lalu aku kata, mungkin Nabi akan habiskan Baqarah ni dalam satu rakaat. Mana satu rakaat habis Baqarah, lega. Aku tahan ni, bertahan. Ni banyak tu bang. Satu rakaat habis Baqarah, demam kita. Dia bertahan. Dia pun lega dah habis Baqarah, lega dah standby nak rukuk. Nak standby. Tiba-tiba summa ftatahan nisa. Nabi sambung surah An-Nisa. Aduh. Nabi baca lagi, faqara'aha. Lepas habis Nisa, ingat Nabi nak rukuk, Nabi tak rukuk bangun. Summa ftataha Ala Imran. Sambung pula Al Imran. Faqara'aha. Yaqra'u mutarassilan. Dah baca surah tu tiga surah panjang belaka. Dan lagi tu baca pelan-pelan. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Demam bang. Baca pelan-pelan. Dalam pelan-pelan. Wa idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha. Kalau kebetulan dekat ayat tu ada contoh ayat, fasabbih bismi rabbikal azim. Ayat tu ayat tasbih. Nabi akan berhenti, Nabi kata subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Bertasbih pula. Wa idza marra bi su'alin sa'ala. Bila lepas tu Nabi sambung lagi, sambung sampai ayat contoh, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat tu minta doa kan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba-Ku minta padaku, aku dekat dengan dia. Nabi berhenti doa. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir. Doa panjang pula. Member menggeletar belakang. Tahu? Wa idza marra bi ta'awudhin ta'awadha. Kalau tengah-tengah baca ni surah panjang ni, tiba-tiba ada ayat cerita pasal neraka, na'udzubillah min zalik. Cerita pasal neraka. Nabi akan berhenti pula.
Nabi baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna. Berapa lama bang? Entah-entah satu rakaat lebih sejam, satu rakaat entah-entah 2 jam. Allahu Akbar. Anda ingat masa lagi Madinah itu, anak semayang betul-betul tepi kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Taala murahkan rezeki kita untuk menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Amin. Contohlah, ni kubur Nabi kan. Ni jauh sangat, sinilah. Contoh anda kat sini, ni kubur Nabi. Jadi anda dapat soft depan sekali, tapi kena turun hotel pukul 2 lah kan. Duduk depan sekali. Masa tu orang tak ada lah. Anda pun pindah daripada kat kubur Nabi, duduk kat dinding ni. Sebab nak tengok kubur Nabi tu. Kita pun sembayang tengok kubur Nabi. Tepi kubur Nabi ada seorang tu sembayang di lama dia pergi. Lepas tu anda pun menghadap kiblat. Biasalah mengantuk bang, sambil wirid, sambil tertidur. Lepas tu tengok balik kubur Nabi. Tengok lagi pakcik ni berdiri lagi, tak rukuk lagi. Ya betul. Lepas tu anda pun pusing kat dinding ni. Tengok kubur Nabi sambil mengantuk-mengantuk. Tengok pakcik tu tak rukuk. Lama saya. Mungkin dekat sejam. Lama berdiri. Orang tua pakai serban putih, janggut putih, tenang, relax. Kata ya Allah, hebatnya lah orang tua ni. Wali mana wallahu alam. Tu. Jadi, apa kata Huzaifah bin Al-Yaman? Wa idza marra bi ta'awudhin ta'awadha. Dahlah panjang kan bila ayat doa Nabi berdoa. Ayat minta jauh pada neraka, Nabi minta jauh pada neraka. Kalau ada ayat bertasbih, Nabi bertasbih pada Allah. Sampailah habis 3 surah panjang ni, Al-Baqarah, Nisa, Ali Imran, campur dengan pakej doa apa semua tadi. Barulah Allahu Akbar, lega muak. Legalah Huzaifah bin Alhamdulillah, rukuk juga. Summa raka'ah, Nabi rukuk. Bila Nabi rukuk, Nabi kata Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal. Kita 3 kali dah lah. Apa kata Huzaifah? Fakana rukuhu nahwan min qiyamihi. Adapun rukuk Nabi lebih kurang sama panjang dengan berdiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Bayang bang, kalau kita rukuk macam tu, tertongging ke depan bang, confirm berdengung. Kenapa Cik? Pino kepala. Ya. Tak tahulah berapa lama rukuk Nabi tu. Dahsyat stamina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak mampu. Kita sembahyang tasbih tu pun bercinta tu kata. Kena pula imam slow. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Satu ada lagi 9. Subhanallah. Geram je kita kat belakang ni. Imam ni kang. Kita pernah kena dulu masa kecil. Imam ni dah lah baca slow gila tau. Subhanallah. Anak dulu masuk abah hajat, masa tu kat Sungai Buloh. Abah kata, jom, semua kena qiyamul lail. Aduh, lemahnya aku. Kita bukan rajin qiyamul lail. Abah paksa. Kita pergi tak ikhlas ni Ramadan, ingat lagi. Jom ikut abah. Dia qiyamul lail. Aduh, sebentar tasbih. Kena pergi juga. Kan zaman dulu kan kalau qiyamul lail malam kan dia tak pasal lampu kan, sama-sama gelap-gelap kan. Kita pun itu imam slow. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Slow gila. Lepas tu Subhanallah walhamdulillah. Aku dia bengang aja. Dia pun rukuk. Subhanallah. Kita nak tertongging ni. Sabar. Sami'a Allah liman hamid. Subhanallah walhamdulillah. Allah. Tengok dia tak sujud. Dia sebenarnya duduk rupanya. Sabar je dia. Patutlah kau relax. Dia sebenarnya duduk. Aku kat belakang berketok-ketok. Ini Tok Imam hampir, kau tahu tak? Tak boleh pakai Tok Imam. Kau sebenarnya duduk sedap. Lain kali cakap, tuan-tuan semua, saya sebenarnya duduk ini. Cakap tu terang. Senang aku sebenarnya kau nak baring tu itu. Kan aku cek kau ada lot, aku baring. Allahu Akbar. Lantak kau dia. Kan senang kalau dia kata gitu, kita pakai ambil kursi belaka. Duduk belaka. Ni tak. Dia boleh layan seorang.
Jadi Nabi rukuk ni tuan-tuan sama panjang dengan Nabi berdiri. Summa qala sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Summa qama qiyaman tawilan qariban mimma raka'ah. Nabi punya lama iktidal tu lebih kurang sama panjang dengan rukuk juga. Aduh. Ini iktidal ni rukun pendek tuan-tuan. Rukun pendek ni boleh dipanjangkan ketika sembahyang sunat sahaja. Kalau sembahyang fardu, contoh anak jadi imam, anak iktidal sami Allahu liman hamidah. Anak iktidal lama, batal sembahyang. Jangan main. Iktidal rukun pendek, bukan panjang. Jadi kalau sembahyang sunat tak apa. Sembahyang sunat kau nak layan seorang iktidal berapa jam? 12 jam nak hantar kau dia. Tak ada hal punya. Sebab dia sembahyang sunat. Mimma rak thumma sajada. Kemudian Nabi pun lepas habis i'tidal, Nabi pun sujud. Allahu Akbar. Nabi kata subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la. Fakana sujuduhu qariban min qiyamihi. Dan sujud Nabi lebih kurang sama panjang dengan berdiri Nabi juga. Maknanya 3 surah panjang. Kalau sejam, 2 jam, 2 jam, 3 jam, 3 jam. Kita nak sujud lama-lama begitu. Orang kata meninggal apa haji ni? Haji meninggal haji? Hidup lagi lah. Itulah hebat mujahadah Rasulullah SAW dalam sembahyang qiyamul lail. Dalam setengah riwayat dia kata dekat sini wa an ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala qala, yang ni pula Abdullah bin Mas'ud cerita pengalaman dia. Yang tadi tu Huzaifah bin Al-Yaman. Mana sahabat hebat-hebat belaka ni, level hebat-hebat. Dia kata salaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan. Aku pernah sembahyang bersama Nabi qiyamul lail pada satu malam. Fa atala al-qiyam, maka Nabi memanjangkan berdiri Nabi. Hatta hamamtu bi amri su'in, dia kata sampai hampir-hampir aku ni nak buat benda yang tak baik tengah sembahyang ni. Dia kata hampir-hampir nak buat benda tak baik. Maka sahabat kata wa ma hamamta bihi, apa benda tak baik yang kau nak buat tu? Hamamtu an ajlisa wa ada'ahu, aku rasa nak mufaraqah je. Mana aku nak duduk bagi salam, assalamualaikum, sebelah belah. Tapi tak buat gitu dia. Bertahan. Maknanya sahabat tu tuan-tuan yang hebat-hebat pun tak boleh challenge hebat lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ni tak kata apalah. Anak pernah cerita kat tuan-tuan dekat Mesir kan, diorang baca sembahyang tarawih satu malam 15 juzuk. 2 malam khatam. Oh ngeri. Budak tu budak Endon cerita tu kan. Dia kata saya pergi sekali, lepas tu tobat tak pergi dah, dia kata. Tobat tak pergi, dia kata. Dia tanya dia seorang pakcik tu relax, tenang. Dia ni sekejap kejap ke depan, kejap ke belakang, kejap. Adalah gerak tu lama sangat ni. Yang pakcik tu relax, macam tak ada rasa apa. Lepas main dia tanya, kenapa pakcik boleh bertahan ni? Tak ada bergerak. Dah lama ke baru lagi pakcik datang sembahyang kat sini? Dia kata, dah lama aku cakap Indo dekat Arab kan. Dia kata aku dah sembahyang kat sini dah lebih kurang 4 tahun. Mana 4 kali tarawih dah aku sembahyang kat sini. Jadi dia tanya, apa rahsia tuan boleh sabar lama? Rahsianya yang menggerakkan aku datang ke masjid ni ialah Allah. Jadi bila Allah yang gerakkan, senang lah. Tapi kau pergi dengan sebab terpaksa kan, orang ajak kau. Betul lah. Bila terpaksa, memang habis buat kerja pun tak ada apa. Macam anak-anak kat rumah kan. Anak-anak ni kalau dia buat kerja kerana Allah, dia tahu mak abah suruh dapat pahala, dia buat elok, dia buat basuh pinggan, menyapu, mengemas, eloklah dia buat. Tapi kalau buat dengan sebab mengamuk, mengenyam, asyik aku je kena, kau tengok nanti ada lah pinggan mangkuk pecah tu, pelakang pecah biji, pelatang pecah, ada lah tu. Sebab apa? Buat nak marah. Tak ada apalah. Tapi kalau buat kerana Allah, happy, seronok. Itu tuan-tuan. Apa hal pun, benda-benda ni tuan-tuan memerlukan kepada mujahadah yang luar biasa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita semua mujahadah, insya-Allah. Amin. Jadi untuk mujahadah ni bukan senang tuan-tuan. Kita berhenti dululah. Kalau teruskan lagi silsilah gaya lain macam nanti kan. Okey, insya-Allah kita sambung lagi pada pertemuan akan datang.
Sambungan hadis babun fil mujahadati wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun karimun jawadun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis shawab.